A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajmain. Alhamdulillah bertemu kita sekali lagi dalam rancangan live bersama saya Aizat Ismail di Facebook page anda. Selamat Hari Raya, salam Aidilfitri saya ucapkan kepada tuan-tuan puan, sahabat-sahabat yang sedang mengikuti rancangan live bersama saya pada hari ini. Masih belum terlambat lagi sebenarnya untuk kita ucapkan salam Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada semua. Hari ini merupakan hari yang ke-6, kita masih lagi dalam mood beraya. Walaupun saya percaya ramai di kalangan kita yang dah mula bekerja pada hari ini. Dan seperti mana yang kita sedia maklum, raya kita tahun ni kita terpaksa duduk di rumah masing-masing, tak boleh nak pergi beraya, tak boleh nak ziarah menziarahi, tapi itu semua dilakukan semata-mata untuk memastikan bahawa penularan COVID-19 itu dapat kita bendung dan kita kawal lah. Jadi saya sebenarnya daripada awal lagi bersetuju dengan langkah kerajaan untuk menghalang penularan wabak COVID-19 tu dengan melaksanakan perintah kawalan pergerakan. Dan bagi saya perintah kawalan pergerakan yang dilaksanakan sekarang ni masih lagi belum cukup sebenarnya untuk membendung penularan wabak COVID-19 tu. Dan saya sebenarnya pada awal-awal lagi mengesyorkan bahawa kerajaan melaksanakan perintah kawalan pergerakan versi 1.0 seperti mana yang kita dah lakukan pada awal tahun lepas, sekitar bulan Mac, 18 Mac 2020 yang lepas, dan sepatutnya PKP 2.0 sebelum ni pun dah laksanakan langkah-langkah ataupun SOP yang telah pun kerajaan amalkan, yang kerajaan perintahkan ketika PKP 1.0 yang lalu. Berkemungkinan, kita pun tak tahu macam mana keadaannya, tapi berkemungkinan kalau sekiranya PKP 2.0 dulu yang dah dilaksanakan pada awal tahun ni dilaksanakan secara seperti mana yang dilaksanakan pada PKP 1.0 yang lepas, berkemungkinan insyaAllah kita dah boleh beraya dah tahun ni. Tapi apakan daya, kita hanya mampu merancang, Allah saja yang menentukan. Jadi raya tahun ni masih lagi seperti tahun yang lepas, kita tak boleh lagi nak merentas daerah, merentas negeri, pulang ke kampung halaman masing-masing. Dan kita masih lagi dalam pandemik COVID-19 ni yang tak tahu bila kesudahannya. Tapi apa-apa pun kita teruskan berdoa, kita panjatkan what we call doa kita kepada Allah SWT agar penularan wabak COVID-19 ni dapat kita bendung dan kita kawal, dan seterusnya insyaAllah berkat doa tuan-tuan puan, kawan-kawan semua, kita dapatlah bebas, merdeka daripada wabak COVID-19 ni lah. Dan pada 2-3 hari yang lepas ni pun kita pun dah sedia maklum, angka masih lagi tinggi, 4,000 lebih, terutamanya di negeri Selangor. Sekarang ni dah 1,700 lebih tak silap saya untuk hari ni kan. Jadi dah beberapa hari ni masih lagi dalam angka 4,000 dan ke atas. Dan sepatutnya kita sebagai rakyat menjalankan tanggungjawab kita untuk mematuhi perintah kawalan pergerakan tersebut. Kita kurangkanlah berjumpa dengan orang, kita kurangkan keluar untuk pergi ke tempat-tempat yang tak perlu. Jadi sebaik-baiknya kita tinggal duduk diam di rumah, lakukan aktiviti yang boleh kita lakukan bersama keluarga, bersama anak-anak. Jadi sekurang-kurangnya bila kita kurang bergerak, kita kurang berjumpa dengan orang, kita dapat mengekalkan penjarakan sosial antara satu sama lain. InsyaAllah penularan wabak COVID-19 ni dapatlah kita bendung dari masa ke semasa, insyaAllah. Jadi seperti mana yang saya dah war-warkan pada awal-awal tadi, pada malam ni insyaAllah setelah sekian lama saya tak bersiaran secara live, lebih kurang sebulan sebelum bulan Ramadan hari itu lagi, kita dah maklumkan bahawa sepanjang bulan Ramadan tu saya tidak akan bersiaran secara live
pada waktu malam seperti mana biasa. Dan saya telah gantikan segmen bersama saya Sembang Santai ni ke segmen Cubitan Pagi sebelah pagi. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada tuan-tuan perempuan yang sudi bersama-sama dengan saya dalam segmen Cubitan Pagi setiap hari sepanjang bulan Ramadan hari itu. Jadi pada bulan Syawal ni kita kembali bersiaran secara live pada waktu malam, dan insyaAllah saya akan bawakan topik-topik yang saya rasakan sangat-sangat bermanfaat dan boleh memberi sedikit sebanyak ilmu kepada tuan-tuan perempuan semua dalam segmen Sembang Santai ini. Dan insyaAllah kalau tuan-tuan perempuan ada sebarang pertanyaan, ada sebarang perkara yang ingin dikongsikan ataupun ditanyakan kepada saya, tuan-tuan perempuan boleh masukkan di ruangan komen supaya kita boleh sama-sama berbincang dan juga kita boleh kata apa mencabar minda lah dalam sesi Sembang Santai ini insyaAllah. Okay, jadi saya mohon bantuan tuan-tuan perempuan siapa yang dah join rancangan live ni untuk melakukan dua perkara seperti biasa. Okay, yang pertama yang dah join rancangan live ni mohon bantuan tuan-tuan perempuan untuk tekan button share. Tak susah pun tekan button share yang ada dekat bawah skrin tuan-tuan perempuan. Kalau tuan-tuan perempuan tengok melalui telefon dekat bawah skrin tu ada button share di situ. Tekan je button share tu dan kongsikan rancangan live ni. Yang sama ada tuan-tuan perempuan nak kongsikan di wall masing-masing ataupun nak kongsikan di page masing-masing, di grup mana-mana pun. Saya sangat-sangat mengalulukan dan saya mohon bantuan tuan-tuan perempuan untuk melakukan perkara tersebut supaya kita boleh tarik lebih ramai lagi kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita yang ada di luar sana yang boleh turut serta untuk join rancangan live kita pada malam ni lah. Itu yang pertama. Yang kedua, siapa-siapa yang dah join rancangan live ni, saya mohon untuk memperkenalkan diri. Masukkan di ruangan komen, nak kenalkan diri masing-masing itu tak susah. Boleh bagi salam, boleh ucapkan selamat hari raya, boleh ucapkan selamat malam, apa-apa sahaja yang tuan-tuan perempuan ingin masukkan ruangan komen tu. Dan bila dah masukkan ruangan komen tu, sekurang-kurangnya saya tahulah yang saya tidak berkeseorangan pada malam ni. Okay? Dan tuan-tuan perempuan jangan lupa kita terus panjatkan doa kepada Allah SWT untuk memberi rahmat, memberi perlindungan kepada saudara Islam kita yang kini berada di Gaza, di Palestin, di Masjidil Aqsa, di Sheikh Jarrah, supaya mereka sentiasa diberikan semangat, diberikan kekuatan untuk terus berjuang mempertahankan Masjidil Aqsa dan mempertahankan tanah tumpah darah mereka, bumi Gaza daripada rejim Zionis. Okay? Dan jangan putus berdoa. Kalau boleh ketika solat tu kita amalkan membaca kunut nazilah insyaAllah. Dan manalah tahu di kalangan doa kita ni ada yang dikabulkan oleh Allah SWT, dan itulah yang kita harapkan. Jangan putus berdoa untuk saudara-saudara Islam kita. Setiap hari, setiap saat kita perlu bersolidariti bersama mereka insyaAllah. Okay? Jadi itulah sedikit sebanyak mukadimah untuk saya sampaikan kepada tuan-tuan puan pada malam ni. Saya nampak selamat Hari Raya maaf zahir batin daripada Cikgu Jamrus. Terima kasih banyak Cikgu Jamrus. Okay. So cikgu dah orang pertama yang komen pada malam ni. Terima kasih banyak-banyak. Jadi siapa-siapa yang dah join boleh masukkan ruangan komen supaya saya boleh keluarkan komen-komen anda di dalam siaran live kita pada malam ni insyaAllah. Okay, so malam ni sebenarnya topik yang saya pilih wujudkah konsep sewa beli dalam hartanah. Okay. Ini kesinambungan daripada apa yang telah saya kongsikan tahun lepas. Tahun lepas saya pernah utarakan topik yang sama dan pernah membincangkan topik yang sama, tapi beberapa hari kebelakangan ini saya dihujani dengan beberapa pertanyaan terutamanya daripada sahabat-sahabat perunding hartanah yang bertanyakan, Coach, boleh ke kita gunakan konsep sewa beli sebelum kita memuktamadkan perjanjian jual beli dengan penjual ataupun pembeli tersebut. Boleh ke kita gunakan konsep sewa beli seperti mana yang dah digunakan untuk pembelian kereta lah biasanya. So sewa beli ni sinonim kalau bahasa English ni kita panggil hire purchase. Cuma konsepnya tu
adakah konsep yang sama ataupun dia berbeza berbanding dengan konsep hire purchase yang dah diamalkan untuk pembelian kenderaan ataupun kereta lah. Jadi malam ni insyaAllah kita akan bincangkan topik ini dan yang saya rasakan sangat-sangat mustahak untuk dibincangkan dan sikit sebanyak boleh memberi maklumat kepada tuan-tuan perempuan, terutamanya rakan-rakan perunia-perunia hartanah, sahabat-sahabat RAN yang ada pada malam ni. Sebab tuan-tuan perempuan mungkin boleh gunakan pendekatan yang saya ingin sampaikan pada malam ni untuk membantu. Membantu yang pertama sekali, membantu penjual-penjual rumah, penjual-penjual hartanah supaya mereka boleh menggunakan konsep rent to own ataupun sewa beli ni, ataupun sewa dulu baru beli. Sewa dulu baru beli dalam urusan menjual hartanah mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga boleh gunakan konsep rent to own ni untuk membantu bakal-bakal pembeli rumah, terutamanya pembeli rumah pertama, yang mana mereka ni mungkin menghadapi kesukaran untuk mendapatkan pinjaman ataupun housing loan, mortgage financing daripada pihak bank. Mereka boleh gunakan teknik ataupun cara sewa beli, rent to own ni bagi membolehkan mereka memiliki hartanah dalam masa yang terdekat. Okey, so sebelum saya ulas lebih panjang berkenaan dengan konsep sewa beli ni, pertama sekali saya nak terangkan di sini kepada tuan-tuan puan semua, bila kita bercerita tentang jual beli dalam hartanah, tidak boleh tidak kita ada beberapa akta ataupun beberapa undang-undang yang kita perlu patuhi. Yang pertama sekali, yang paling mustahak dalam urusan jual beli hartanah adalah akta kontrak. Akta kontrak ni yang mana perjanjian tuan-tuan perempuan, perjanjian yang dimasuki oleh penjual dan juga pembeli tersebut perlulah mematuhi akta kontrak. Itu yang pertama. Okey, yang kedua, akta yang kita guna pakai untuk jual beli hartanah ni adalah kanun tanah negara ataupun National Land Code. Okey, ini pun salah satu daripada undang-undang yang diguna pakai untuk urusan transaksi jual beli hartanah. Okay, yang ketiga, kita akan sentuh juga berkenaan dengan akta hak milik strata, terutamanya bagi hartanah-hartanah yang berstatus strata, yang dipegang di bawah hak milik strata, contohnya macam rumah kondominium, apartment, flat sebagainya. So ini antara akta ataupun undang-undang yang diguna pakai dalam urusan jual beli hartanah yang kita selalu guna setiap harilah. Okey. Jadi sebagai seorang peguam memang tidak dapat tidak saya sepatutnya menyentuh perihal undang-undang berkaitan dengan akta-akta yang saya sebutkan tadi itu untuk memberi penjelasan lebih lanjut kepada tuan-tuan puan semua supaya kita semua boleh faham. Kita semua boleh faham yang apa yang kita nak buat, apa yang kita nak lakukan ni tidak menyalahi akta mana-mana lah. Okay, itu yang paling mustahak sekali. Sebab kalau katalah kita dah buat sesuatu perkara, nak menghalalkan sesuatu perkara tapi dalam masa yang sama benda tersebut telah melanggar mana-mana akta yang ada di Malaysia ni, benda tu tak jadi, benda tu jadi sia-sia lah maknanya. Jadi untuk memastikan bahawa apa yang saya ingin sampaikan ni tidak lari daripada undang-undang, terutamanya akta, tiga-tiga akta yang saya sebutkan tadi tu. InsyaAllah saya akan kupas pada tuan-tuan puan semua, nak bagi pemahaman pada semua bahawa cara sewa beli ni sebenarnya dibolehkan dan tidak menjadi satu masalah besar dan tidak melanggar mana-mana akta sedia ada lah. Okey, so saya nampak nama Puan Nurliana Rashid. Selamat Hari Raya Muazzam Batin, follower baru. Terima kasih Puan Nurliana. Okey, selamat Hari Raya juga saya ucapkan kepada Puan. Okay, saya dapat juga nama Tuan Haji Wahab di situ. Waalaikumsalam Tuan Haji Wahab. Selamat Raya Tuan Haji. Ceria saya tengok gambar Tuan Haji itu, gambar raya. Okey, seronok bila kita yalah itu antara kelebihan yang ada sekarang ni lah, walaupun kita duduk berjauhan, tak boleh nak bersuh muka, tapi dalam media sosial ni kita dapat tengok gambar-gambar yang cantik-cantik belaka, semua dengan baju raya, dengan suasana beraya, walaupun dalam suasana PKP sekarang ni kan. Okay, terima kasih banyak siapa yang dah join rancangan live ni dan telah
Betapa masukkan dorongan komen. Okay, jadi saya mengalu-alukan siapa-siapa yang belum lagi masukkan komen masing-masing, ucapkan selamat hari raya, selamat malam dan sebagainya, silakan silakan. Dan tuan-tuan puan pun boleh bertanya sekiranya ada apa-apa soalan yang ingin diajukan kepada saya. Okey. So berbalik kepada topik yang kita nak bincangkan pada malam ni. Wujudkah konsep sewa beli dalam hartanah? Okey, konsep sewa beli dalam hartanah ni sebenarnya bukannya satu perkara yang baru tuan-tuan puan. Okay, kalau tuan-tuan puan boleh singkat balik apa yang telah saya sampaikan, mungkin yang dah pernah tengok live saya sebelum ni, saya dah pernah sampaikan sebelum ni, kebanyakan pemaju-pemaju hartanah yang besar-besar yang mempunyai lambakan penawaran projek-projek yang telah siap tetapi tidak boleh dijual ataupun tidak laku untuk dijual kepada pembeli-pembeli, okay, mereka telah memulakan langkah untuk menarik bakal-bakal pembeli dengan konsep sewa beli ni. Okay, dan kalau saya boleh namakanlah a few developers yang buat konsep sewa beli ataupun rent to own ni. Sebagai contoh IOI Properties. Okay, IOI Properties ada beberapa projek yang dia dah buat. Yang saya nampak projek di Kota Warisan, Kota Warisan, IOI Galleria di Kota Warisan, projek di Bangi, Bandar Puteri Bangi. Okay, ada beberapa kondominium ataupun apartmen yang pihak IOI gunakan konsep rent to own ni untuk menarik bakal-bakal pembeli. Mereka boleh menyewa dulu sementara nak tunggu mereka ni buat keputusan ataupun mereka punya pinjaman perumahan ni diluluskan oleh pihak bank. Jadi pemaju membenarkan mereka untuk menyewa dulu rumah-rumah sedia ada yang mana yang memang dah siap tapi masih lagi belum terjual. Jadi pemaju benarkan untuk bakal-bakal pembeli ni menyewa dulu rumah-rumah tersebut. Okay, so ini semua memang kata apa, bukan perkara baru, dah pun diguna pakai sejak bertahun-tahun yang lalu lah. Kalau saya boleh ingat balik, kalau tak silap saya lah, konsep rent to own ni dah bermula seawal tahun 2015 macam tu, 2015-2016 macam tu, dah ada dah diwujudkan skim rent to own ni. Dan perkara ni pun bukan perkara baru di luar. Di luar Malaysia sebenarnya rent to own konsep macam ni dah diguna pakai di negara-negara barat, di Amerika, di Eropah dan sebagainya. Kebanyakan pemaju-pemaju hartanah di sana dan juga di pasaran sekunda ataupun subsale, mereka telah mengguna pakai konsep rent to own ni untuk membolehkan rumah-rumah yang tak terjual tu dapat dijual dengan segera. Okay, jadi macam konsep yang saya beritahu sebelum ni dalam rancangan live saya tahun lepas, kita lebih memfokuskan kepada konsep rent to own untuk projek-projek tenat ataupun projek-projek sakit yang mana dianjurkan oleh pihak pemaju, yang kita boleh menyewa dulu rumah tersebut daripada pemaju sebelum kita membuat keputusan untuk membeli rumah tersebut. Okay, dan hari ini insya-Allah saya akan panjangkan sikit perbincangan kita tu untuk rumah-rumah di pasaran sekunda ataupun subsale. Okay, adakah benda tu boleh dibuat ataupun benda tu tak boleh dibuat? Okey. Jawapan kepada persoalan yang saya utarakan tadi tu, adakah konsep rent to own ataupun sewa beli ni boleh dilakukan untuk hartanah-hartanah di pasaran sekunda? Jawapannya boleh, tak ada masalah sebenarnya. Tak ada masalah, dengan syarat tuan-tuan puan perlu memahami macam mana sebenarnya dia punya mekanisme pelaksanaannya dan bagaimana kita boleh menggunakan perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh peguam khususnya untuk memuktamadkan pembelian hartanah tersebut di bawah konsep sewa beli ataupun rent to own ni. Okay, jadi insyaAllah malam ni kita akan bincangkan dengan lebih lanjut tentang perkara ni. Okay, jadi saya mengalu-alukan kalau tuan-tuan puan ada buah fikiran untuk dilontarkan, boleh masukkan ruangan komen. Okay, saya nampak Fakar di situ. Waalaikumsalam Fakar. Selamat Raya Fakar. Okay, Haji Wahab, terima kasih ikut. Selamat Raya Ma'azir Batin. Sama-sama kita Haji. Okay, so tanpa membuang masa kita teruskan dengan perkongsian saya berkenaan dengan konsep rent to own di pasaran sekunda ataupun di pasaran subsale. Okey, tuan-tuan puan, nak laksanakan konsep rent to own ataupun sewa beli ni, yang pertama sekali kita kena faham dia punya matlamat utama. Objektif utama kenapa kita laksanakan konsep rent to own ataupun sewa beli ni.
Okay, kalau kita gagal untuk memahamkan, nak memahamkan kenapa matlamat utama mengadakan konsep rent to own ni, memang sampai bila-bila pun kita takkan berjaya buat melaksanakan konsep rent to own ni. Okay. Apa matlamat utamanya? Matlamat utamanya adalah untuk memastikan lambakan penawaran hartanah-hartanah yang tidak terjual di pihak penjual tadi tu, kita dapat selesaikan masalah tersebut. Okay, seperti mana yang kita semua sedia maklum, pandemik COVID-19 telah banyak mendatangkan kegusaran, mendatangkan masalah, mendatangkan musibah kepada kita, terutamanya bagi mereka yang dulunya adalah seorang pelabur hartanah yang dah beli banyak rumah, dah beli banyak kondominium, apartmen dan sebagainya, sampai satu tahap mereka ni dulunya mungkin bergaji tinggi, mungkin tidak ada masalah untuk membayar monthly installment, yuran bayaran bulanan kepada pihak bank, kerana rumah-rumah mereka ni ada penyewa, kerana mereka bergaji besar, mereka mampu untuk menjelaskan bayaran-bayaran monthly installment tersebut. Tetapi dengan badai tsunami COVID-19 yang melanda kita pada tahun lepas, tiba-tiba mereka, golongan-golongan ini telah diberhentikan kerja ataupun kehilangan sumber pendapatan. Okay, jadi bila mereka dah kehilangan sumber pendapatan, mereka tak boleh lagi nak menjana pendapatan, nak membayar monthly installment kepada pihak bank, dan end up rumah-rumah mereka ni terpaksa dilelong. Habis je tempoh moratorium pada bulan 10 tahun lepas, moratorium pula tu bukannya sekejap, lama 6 bulan kan. So habis je tempoh moratorium, mereka dah tak ada means ataupun tak ada kemampuan untuk menjelaskan bayaran bulanan installment kepada pihak bank, dan mereka terpaksa menjual, melepaskan keseluruhan aset-aset yang mereka ada, kerana mereka rasakan bahawa mereka memang dah berat sangat, dah tak boleh lagi dah nak teruskan dengan bayaran-bayaran yang tertunggak dari bulan ke bulan. Dah ni masuk tahun baru, dah masuk bulan Mei pula ni, masih lagi tak terjual lagi rumah-rumah mereka. Jadi mereka golongan-golongan yang terkesan ni, terutamanya bagi mereka yang menjadi pelabur hartanah yang tersilap langkah. Sebab tu saya highlightkan di situ, pelabur-pelabur hartanah yang tersilap langkah, yang telah terbeli banyak rumah ketika mereka sedang dalam keadaan yang senang dulu, nak dapat bayaran, nak buat pinjaman bank, tak ada masalah, bank semua kawan baik mereka, mereka boleh petik jari macam ni je, nak buat loan dengan bank, bank datang bagi je pinjaman kat mereka tanpa banyak soal. Tiba-tiba bila dah beli banyak sangat rumah, jadi pula pandemik COVID-19 ni, mereka dah tak boleh nak membayar installment yang ada. Okay, jadi golongan-golongan macam ni sebenarnya sangat-sangat terkesan. Dah lah rumah banyak, kalau misal kata rumah banyak ni biasanya sinonim dengan orang yang banyak duit, tapi rupa-rupanya banyak hutang. Rumah banyak, beli bukannya beli gunakan cash, beli bukannya gunakan tunai yang mereka ada, tapi mereka gunakan kebolehan mereka untuk buat pinjaman dengan pihak bank tu untuk menambah hutang. Ada yang dah terbeli mungkin di atas harga pasaran. Dulu mungkin tahun 2015, 2016 dulu ketika pasaran tengah memuncak, harga rumah ketika tu mungkin lebih tinggi berbanding dengan harga pasaran. Mereka tanpa bersoal jawab, mereka tanpa usul periksa telah membeli rumah-rumah tersebut dengan menggunakan pinjaman yang mereka boleh dapat daripada pihak bank. Hakikatnya sebenar mereka tak mampu ataupun mereka berada dalam keadaan yang membahayakan diri mereka sendiri, kerana bila sampai ke tahap sekarang ni, bila COVID-19 melanda, mereka dah diberhentikan kerja, mereka dah tak mampu lagi dah nak membayar. Tak boleh nak bayar lagi pinjaman ataupun installment bulanan mereka, dan mereka terpaksa melepaskan hartanah mereka. Dah lah beli hartanah banyak, itu satu. Yang kedua, beli hartanah di atas harga ataupun nilai pasaran ketika tu. Jadi bila nak jual sekarang ni kita tahulah lambakan penawaran tu dah berlaku. Semua orang nak jual rumah mereka kerana mereka semua terbeban disebabkan penularan COVID-19, mereka terpaksa diberhentikan kerja dan sebagainya. Jadi bila dah terbeban tu, ramai sangat orang nak jual rumah masing-masing. Ketika itulah harga tu dah mula turun sedikit demi sedikit. Dan bila dah turun sedikit demi sedikit ni pula, bila tengok masa awal-awal mereka buat pinjaman dengan bank dulu,
rupa-rupanya pinjaman yang mereka buat tu melebihi daripada nilai pasaran hartanah tersebut. Kalau dulu sepatutnya mereka beli hartanah tu nilai pasarannya 300,000, tapi disebabkan yang short sendiri rasa boleh dapat cashback banyak, diorang pun beli rumah yang berharga 300,000 tu pada harga 400,000. Dapatlah cashback kat tangan 100,000. Konon-kononnya bolehlah gunakan duit tu untuk pelaburan benda lain, boleh buat renovation rumah, boleh beli tu beli ni dan sebagainya. Tapi hakikatnya apa yang mereka dapat lebih tu sebenarnya mereka kena bayar balik, sebab pinjaman tu bila kita buat pinjaman dengan pihak bank, even though harga rumah tersebut bank boleh bagi financing up to 400,000, tapi hakikatnya market value rumah tersebut tak sampai 400,000. Okay, jadi sekarang ni lah yang mereka baru tersedar daripada lamunan dan mereka telah orang kata apa, ditimpa banyak masalah, tak boleh nak bayar installment dan sebagainya. Nak jual balik pula tu, tengok-tengok harga rumah sebenarnya below dan apa yang sepatutnya mereka telah pinjam dengan bank dulu. Okay, so itu yang jadi satu orang kata apa, masalah di kalangan pelabur-pelabur hartanah yang tersilap langkah, terlalu banyak membeli hartanah pada harga yang tak munasabah beberapa tahun yang lepas. Okay, so inilah antara sebab kenapa lambakan penawaran tersebut telah berlaku. Okay, dan bagi mereka yang ada duit tunai, bagi mereka yang cash flow positif dan sebagainya, yang mungkin dalam keadaan yang ada sekarang ni mereka tak terdesak untuk menjual, mereka ada holding power, jadi saya nasihatkan peganglah dulu, simpanlah dulu rumah-rumah anda, jangan jual sekarang. Kalau masih ada holding power, masih ada pekerjaan, masih ada sumber pendapatan, teruslah servis installment pinjaman masing-masing, dan tak perlu nak jual, nak ikut orang lain. Orang lain jual, kita pun nak jual. Janganlah macam tu. Sebab apa? Sekarang ni memang kita kenali market sekarang ni sebagai buyer's market. Buyer's market ni maknanya harga-harga yang kita nak dapatkan tu berkemungkinan susah nak dapat sebab penawaran melebihi permintaan dan kita terpaksa jual mengikut harga yang diingini oleh pembeli-pembeli. Jadi kalau misal kata tuan-tuan perempuan ingin menjual harga di atas harga pasaran, memang tak ada langsung orang yang berminat nak beli rumah dengan kita. Dan dalam masa yang sama, kalau tuan-tuan perempuan terpaksa compete dengan beberapa owner-owner ataupun pemilik-pemilik rumah yang lain nak jual hartanah yang mana mereka mungkin dah berani untuk turunkan lagi harga, kita ni masih tergigih ikut harga yang lama, masih lagi cuba nak jual pada harga yang kata apa, di atas market value dan sebagainya, mungkin kita menghadapi kesukaran lah untuk mendapatkan bakal-bakal pembeli. Okay. So itu antara sebab kenapa kaedah sewa beli ataupun rent to own ni memang sangat-sangat wajar dilakukan sekarang. Okay. So bila kita nak lakukan kaedah rent to own ni, kita sepatutnya kena kaji dulu pasaran. Kita kena tahu dulu keadaan pasaran tu macam mana, dan saya rasakan pada tahun 2021 ni memang keadaan pasaran ni sangat-sangat mendesak dan memang banyak. Kita kena compete bukan dengan pasaran sub-sale saja tuan-tuan puan, kita kena compete dengan banyak pihak, dengan pemaju-pemaju yang memang dah besar-besar, yang banyak projek-projek mereka dah siap. Kadang-kadang kita tengok pemaju projek dah siap, banyak lagi unit yang tak terjual. Sebab apa? Sebab mereka dah tersilap langkah gunakan harga yang terlalu tinggi, menyebabkan ramai orang yang takut nak beli rumah dengan mereka. Jadi mereka gunakan langkah memberikan cashback, mereka gunakan langkah memberikan kitchen cabinet, memberikan peralatan-peralatan aircon, furniture dan sebagainya. So ini semua adalah langkah-langkah yang terpaksa mereka lakukan untuk memastikan minat bakal-bakal pembeli itu ada lah. Dan kita ni pula di pasaran sub-sale, owner-owner rumah di pasaran sub-sale, kalau katalah rumah kita tu kita dah dapat kunci mungkin 2 ataupun 3 tahun yang lepas tapi masih lagi tak terjual, keadaan rumah tu pula makin lama makin suram, kita tak boleh nak mencantikkan lagi rumah tu, duit pun dah tak ada, modal pun dah habis dan sebagainya. Jadi macam mana kita nak compete dengan pemaju-pemaju yang memang jual pula rumah packagekan sekali dengan banyak perkara. Kan, dengan furniture percuma, dengan kitchen cabinet percuma, dengan aircon percuma, wardrobe percuma, semua tu pemaju bagi. Yang kita pula rumah kita kosong. Lepas tu rumah tak ada apa-apa kelebihan pun yang ada kan. So macam mana kita nak compete dengan mereka? Okay, jadi itulah antara sebab kenapa saya syorkan tuan-tuan perempuan patut mencuba kaedah rent to own ni. Okay, rent to own ni very simple tuan-tuan perempuan.
Untuk memahamkan tuan-tuan puan kaedah rent to own ni macam mana, kita bayangkan kita sewakan rumah kita tadi tu, dalam masa yang sama kita memberi option, kita memberi pilihan kepada penyewa rumah kita tadi tu untuk membeli pula rumah tersebut setelah mereka merasakan bahawa mereka ni ada kemampuan ataupun boleh mendapatkan pinjaman daripada pihak bank. Itulah konsep yang paling mudah yang saya nak terangkan kepada tuan-tuan puan semualah. So konsep rent to own ni adalah kita memberikan pilihan kepada penyewa-penyewa rumah kita tadi tu untuk membeli rumah tersebut. Dan tempoh yang kita berikan ataupun kita panggil dalam bahasa orang putih ni tenure yang kita berikan kepada mereka ni biasanya dalam tenancy agreement adalah selama 3 tahun. 3 tahun daripada tempoh sekarang ni. Contoh katalah sekarang ni kita tanda tangan perjanjian sewaan dengan mereka. Di dalam perjanjian sewaan tersebut kita memberikan option ataupun pilihan untuk mereka menyewa rumah tersebut dulu, dan setelah dalam tempoh 3 tahun yang kita sewakan kepada mereka, mereka boleh memilih untuk membeli rumah tersebut daripada kita, yang mana dia punya kelebihannya kat situ apa tahu? Bayaran sewaan yang telah mereka bayar daripada awal-awal dulu sampailah ke tarikh yang mereka memilih option untuk membeli rumah tersebut akan dikira sebagai sebahagian daripada harga jual beli. Okay. Cuba bayangkan, katalah kita sekarang ni tahun 2021. 2021 kita dah bersedia untuk buat konsep rent to own, sewa beli ni, dan kita sewakan, kemudian kita beri option kepada penyewa rumah kita tadi tu untuk membeli rumah tersebut daripada kita. So sekarang ni kita dah lock dah harga. Katalah harga rumah kita tu, harga pasarannya kita dah check market value-nya, kita dah tengok dengan valuer, kita dah tengok dekat bricks dan sebagainya, kita dah tahu dah market value rumah kita tu adalah 280,000. Jadi kita bagi option kepada pembeli tadi, awak boleh sewa dulu rumah saya ni dan saya lock harga 280,000 ni untuk jual kepada awak. Option yang saya berikan kepada awak ni, saya boleh extend, saya boleh panjangkan, saya boleh lanjutkan sepanjang tempoh awak menyewa rumah ni. Which means dalam masa yang sama, dalam tahun sekarang ni 2021, kita dah letakkan harga mengikut pasaran sekarang 280,000. Notwithstanding harga rumah tu naik, mungkin dalam tahun depan ke, 2 tahun akan datang ke, 3 tahun akan datang ke, harga rumah tu instead of jadi 280,000 dia dah meningkat dan jadi 300,000. Harga yang kita masih tawarkan kepada dia di dalam option yang kita berikan kepada dia tadi tu masih lagi kekal pada tahap 280,000. So ini antara kelebihan kepada bakal-bakal pembeli yang mula-mula nak beli rumah tu tapi tak mampu, dia sewa dulu rumah tersebut dan dia bayar sewaan tu akan dikira sebagai sebahagian daripada harga jual beli yang 280,000 tu tadi. So bayangkan beginilah, katalah sekarang ni kita nak jual rumah kita 280,000, dah cari dah bakal pembeli, tak ada juga pembeli yang sanggup nak beli rumah tu daripada kita. Dah masuk dah booking, dah try buat loan pula tak lepas. Bank pula minta ni, dia tak boleh nak bagi, dia tak boleh nak furnish with all those required documents dan sebagainya. Jadi mereka ni tak layak untuk mendapatkan pinjaman perumahan daripada pihak bank. Jadi kita bagi kelonggaran kepada mereka, bagi option kepada mereka, yang mana ingat matlamat awal-awal tadi tu adalah kita nak lepaskan rumah kita tu dulu. Kita nak lepaskan rumah kita. Kita dah lah tak mampu nak bayar bank bulan-bulan. Kita tak mampu nak bayar installment bulan-bulan. Jadi dengan adanya kaedah sewa beli ni, setidak-tidaknya pembeli tadi tu boleh membantu kita membayar installment bulanan kita kepada pihak bank dengan sewaan yang dia bayar tadi, dan pembeli tu tidak akan rasa rugi sebab bila dia exercise, dia gunakan option untuk membeli rumah tersebut mungkin 2 ataupun 3 tahun akan datang, bayaran bulanan yang dah dibayar oleh penyewa ataupun pembeli tadi tu akan mengurangkan baki harga jual yang perlu dibayar kepada penjual kepada kita tadi. So itulah antara konsep yang saya ingin sampaikan kepada tuan-tuan puan, dan perkara tersebut adalah possible, tidak melanggar mana-mana akta, tidak salah di sisi undang-undang, sekiranya kita tahu cara macam mana nak buat dan kita dah orang kata finalize all those documents, all those agreement yang kita perlu siapkan untuk ditandatangani oleh pihak penjual dan juga pihak pembeli.
Okay. So ada tak apa-apa soalan daripada tuan-puan semua? Okay, terima kasih Cik Fazwari. Cik Fazwari, Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya Cik Fazwari. Okay, siapa-siapa lagi yang dah join rancangan live ni boleh masukkan ruangan komen. Okay. Kalau ada apa-apa pertanyaan yang saya dah terangkan tadi tu tak faham ataupun tak jelas, boleh masukkan ruangan komen juga. InsyaAllah kita akan cuba menjawab pertanyaan ataupun soalan yang diajukan oleh tuan-tuan puan tu di dalam rancangan live saya ni lah, insyaAllah. Okay. So apa dokumen yang tuan-tuan puan perlu sediakan? Okay. Katalah sekarang ni tuan-tuan puan dah berhasrat untuk meneruskan dengan kaedah sewa beli ataupun rent to own ni. Okay, dah ada dah bakal pembeli yang bersetuju untuk membeli rumah tuan-tuan puan dengan kaedah rent to own ni. Okay, dia nak masuk sebagai penyewa dulu. Okay, lepas tu tinggal nak finalize kan terms and conditionnya macam mana dan dari segi dokumen apa yang perlu ditantangani tu, apa yang kita perlu dapatkan daripada pihak pembeli tadi. Okay, so ini saya nak terangkan, okay, dengar baik-baik apa yang saya nak sampaikan kat sini. Okay, benda ni tak possible, benda ni tak boleh menjadi kenyataan sekiranya kita tersilap langkah dari segi penyediaan dokumen. Kalau kita menggunakan dokumen yang silap ataupun kita mendapat khidmat nasihat daripada orang yang tak betul, berkemungkinan besar benda ni tak boleh jadi. Okay, jadi sekarang ni saya nak terangkan apa yang tuan-tuan puan perlu lakukan. Okay, yang pertama sekali, tuan-tuan puan kena faham dokumen ataupun agreement, perjanjian yang tuan-tuan puan perlu tandatangani sebagai tuan rumah ataupun sebagai landlord dengan pihak penyewa tadi ataupun bakal pembeli tadi adalah yang pertama tu kita panggil dia sebagai tenancy agreement with an option to purchase. Tenancy agreement with an option to purchase maknanya perjanjian sewaan dengan option untuk membeli. So ini perjanjian yang perlu disediakan dan perlu ditandatangani oleh kedua belah pihak, penjual dan juga pembeli ataupun landlord dan juga tenant tadi tu. Okay, dia tak sama macam perjanjian sewaan biasa. Dia tak standard macam mana tenancy agreement yang kita tandatangan untuk menyewakan biasa rumah-rumah kita tu. Dia ada klausa-klausa tambahan yang perlu dimasukkan untuk legalize perkara tersebut dan protect pihak penjual dan juga pihak pembeli di situ. So tenancy agreement with an option to purchase. Okay, so itu agreement yang pertama yang tuan-tuan puan perlu pastikan kita kena buat. Kalau tak tahu cara nak buat, insya-Allah saya boleh bantu. Sebab saya dah lakukan banyak transaksi sebenarnya dalam fasa pandemik COVID-19 ni. Alhamdulillah beberapa klien-klien saya yang menghadapi masalah yang sama seperti mana yang saya highlightkan tadi, saya dah bantu mereka dan saya sendiri telah pakai kaedah tersebut untuk menjual salah satu hartanah yang saya ada. Okay, so jangan, saya cakap ni bukan berdasarkan kepada apa yang saya buat untuk klien saya saja, tapi saya buat untuk diri saya sendiri. Takkanlah saya nak buat sesuatu untuk menjanamkan diri sendiri kan. Jadi ini yang saya ingin sampaikan kepada tuan-tuan puan, sebenarnya kaedah tu possible, boleh, tak ada masalah. As long as kita tahu nak gunakan klausa-klausa macam mana, terma-terma macam mana di dalam perjanjian tenancy agreement with an option to purchase tadi tu. Okay, so itu yang pertama, perjanjian sewaan dengan option ataupun dengan pilihan untuk membeli rumah tersebut. Okay, so itu yang pertama. Yang kedua, pihak-pihak juga perlu menandatangani perjanjian jual beli. Okay. Walaupun kita belum lagi beli rumah tu, sebagai pembeli kita belum lagi membeli rumah tersebut dan sebagai penjual kita belum lagi menjual rumah tersebut, tapi sebagai peguam saya akan sediakan siap-siap ataupun kita panggil, kita prepare in advance, sign in escrow, kita sign awal-awal perjanjian jual beli ataupun SPA. Selling Purchase Agreement tu kita dah siapkan awal-awal. Okay, ketika mana kita dah tanda tangani perjanjian tenancy agreement with our option to purchase tadi, dengan pilihan untuk membeli tadi tu, kita minta juga pihak-pihak untuk menandatangani perjanjian jual beli. Okay, boleh tuan-tuan puan, tak ada masalah. Cuma kena fahamkan kat sini. Tenancy agreement with an option to purchase tadi tu, kita dah letakkan tarikh. Kita dah datekan tenancy agreement tersebut. Dan kita matikan stamp di pejabat duty stamp. Okay, itu untuk perjanjian tenancy agreement. Tetapi yang sale and purchase agreement ni kita tak tarikhkan lagi. Jangan tarikhkan dulu tuan-tuan dan puan. Kita biarkan tarikh tu dikosongkan dulu. Okay, dalam perjanjian jual beli tersebut kita hanya nyatakan rumah yang nak dijual, harga jual beli yang dah diputuskan, berapa deposit yang nak dibayar, berapa lama tempoh bayaran penuh perlu dibayar, macam SPA biasa. Cuma kita tak tarikhkan dan kita tak matikan stamp siap-siap. So itu beza dia.
Itu beza dia. Jadi yang penting tuan-tuan puan perlu faham, klausa di dalam tenancy agreement with an option to purchase dan juga klausa di dalam sale and purchase agreement tu, dia tidak seperti mana klausa-klausa standard yang kita gunakan untuk tenancy agreement biasa ataupun di dalam perjanjian jual beli biasa. Klausa yang digunakan tu sangat-sangat berbeza dan ada terma-terma yang kita mesti masukkan untuk protect kedua-dua belah pihak. Terutamanya kepada pihak penjual sebab kita dah serahkan kunci rumah, milikan kosong rumah tersebut awal ketika mana kita sewakan rumah tersebut, kita dah serahkan milikan kosong ataupun kunci rumah tersebut kepada pihak pembeli. Jadi kebanyakan pembeli di situ dia kata apa, kita perlu educate mereka, kita perlu terangkan kepada mereka, okey, walaupun awak dikategorikan sebagai penyewa beli, awak dah langkah separuh kaki awak untuk beli rumah tersebut dengan menandatangani perjanjian jual beli dengan penjual tadi tu, tapi awak tak boleh nak buat sewenang-wenangnya ke atas rumah tersebut. Antaranya adalah awak tak boleh nak renovate buat ubah suai rumah tersebut selagi mana awak tak memuktamadkan pembelian rumah tersebut dengan pihak penjual. So itu antara perkara yang dititik beratkan di dalam perjanjian sewaan dan juga perjanjian jual beli tadi itulah. So ada perkara-perkara yang boleh, ada perkara-perkara yang tidak boleh dilakukan oleh pihak pembeli tadi itu. Terutamanya dalam aspek untuk renovate ataupun ubah suai rumah tersebut yang tidak dibenarkan sama sekali. Okay, so itu antara perkara yang kita perlu faham dan kita perlu masukkanlah di dalam perjanjian tersebut. Okay, Puan Roslina Sariman, Waalaikumsalam. Okay, terima kasih kepada semua yang dah join, dah masukkan ruangan komen. Siapa yang belum tekan button share tu boleh tolong sharekan rancangan live ni kepada rakan-rakan yang lain. Sementara kita tengah orang kata apa baru lagi, panas lagi ni perbincangan apa yang kita tengah bincangkan topik kita pada malam ni. Okay, jadi itu antara perkara yang saya ingin titik beratkan di situlah. Dan tuan-tuan dan puan, jangan sewenang-wenangnya menggunakan perjanjian yang tidak ada klausa-klausa seperti mana yang saya dah sebutkan tadi. Dan dalam masa yang sama, option yang kita berikan kepada penyewa tadi tu, dia mesti ada time frame. Mesti ada tempoh yang ditetapkan. Okay, maksudnya di situ, okay, kalau katalah option kepada penyewa tadi tu untuk membeli hartanah tersebut daripada pembeli, kita tak berikan tempoh masa yang sepatutnya, maka perjanjian tersebut boleh menjadi masalah kepada kita sebagai penjual nanti. Okay, jadi bagi saya tempoh yang diberikan mestilah dinyatakan secara jelas. Maksudnya kalau kita nak bagi option kepada penyewa tadi untuk membeli rumah tersebut, kita mesti pastikan kita mesti pastikan bahawa di dalam perjanjian jual beli itu kita nyatakan dalam perjanjian jual beli dan juga perjanjian sewaan tadi kita nyatakan tempoh untuk penyewa memuktamadkan pembelian rumah tersebut adalah dalam tempoh berapa tahun? Katalah 3 tahun. 3 tahun maknanya kalau katalah dia sign agreement pada 18 hari bulan Mei 2021, maka sebelum 18 hari bulan Mei 2024 dia kena pastikan yang option untuk membeli rumah tersebut dia telah exercise atau menggunakan option tersebut dengan memberi notis kepada pihak penjual. So ini antara perkara yang tuan-tuan puan perlu fahamkan dan perlu pastikan terma tersebut, klausa tersebut dimasukkan di dalam perjanjian sewaan dan juga perjanjian jual beli tadi. Okey. Mungkin ada yang nak tanya, ada yang mungkin tak berapa jelas macam mana konsep sewa beli ni, ada tak deposit yang perlu dibayar dan sebagainya. Okey. So macam saya, kalau saya prepare perjanjian, deposit kat situ memang mesti ada. Mesti ada dan mesti dibayar oleh pembeli kepada penjual. Okey, apa deposit yang kita kenakan? Deposit kat situ adalah deposit sebahagian daripada harga jual beli. Okay. Kalau kita sewa rumah ataupun kita memasuki perjanjian tenancy ataupun perjanjian sewaan biasa, deposit yang kita bayar adalah sewaan bulanan. Okay, sewaan bulanan tu mungkin kita ambil deposit sebanyak 2 bulan ataupun deposit sebanyak 2+1, advance rental 1 bulan. Okay, tapi dalam konsep sewa beli di sini, kita minta pihak pembeli untuk membayar deposit sebahagian daripada harga jual. Okay, berapa peratusannya itu tertakluk ataupun itu bergantung kepada penjual itu sendiri.
Okey, kalau saya boleh nasihatkan if possible, tuan-tuan perempuan minta pembeli membayar sekurang-kurangnya 3%. 3% from the selling price. Kalau katalah harga jualnya 300,000, maka tuan-tuan perempuan minta pihak pembeli membayar sekurang-kurangnya 9,000. 9,000 sebagai deposit untuk memuktamadkan perjanjian sewaan with an option to purchase tadi dan juga memuktamadkan perjanjian jual beli. Okay, jangan sekali-kali ambil sewaan punya deposit macam yang kita claim untuk dapatkan deposit biasa tu. Okay, jangan sebab apa? Kita dalam urusan jual beli rumah ni, kita nak pastikan sebenarnya pembeli tu betul-betul serius nak beli rumah kita. Kita nak pastikan bahawa pembeli itu once dia dah tanda tangan dengan perjanjian sewaan with an option to purchase dan juga perjanjian jual beli tadi tu, setidak-tidaknya dia tidak akan berpaling tadah, dia tidak akan berubah hati, tak jadi pula nak beli rumah kita tu tadi. Kita nak memudahkan dia sebenarnya, nak memudahkan dia, instead of dia sewa je rumah tu, kosong, tak ada apa-apa, bayaran sewaan yang dia bayar tu hangus macam tu saja, kita memberi kemudahan kepada dia, okey, kau sewa rumah aku, bayaran bulanan yang kau bayar tiap-tiap bulan untuk sewa rumah aku ni, aku consider sebagai sebahagian daripada harga jual beli. Kita akan kurangkan harga jual beli tu nanti. Katalah kau dah sewa rumah aku selama 2 tahun. Sewaan bulanannya adalah 1,000. So selama 2 tahun tu kau dah bayar 24,000. 24,000 tu akan dikonsiderkan, akan digunakan sebagai sebahagian daripada harga jual beli tersebut. Dah kurangkan dah harga jual beli tersebut. Katalah tadi harga jual belinya 300,000. Okay, maknanya bila kita bayar tiap-tiap bulan sebagai penyewa, kita bayar tiap bulan selama 2 tahun, kita dah bayar 24,000 kepada penjual tadi. 24,000 tu akan dikategorikan sebagai sebahagian daripada harga jual, sebahagian daripada harga beli yang kita dah bayar kepada penjual tadi tu. Okay, jadi bakinya lepas dah tolak 24,000 ataupun kita buat 3 tahun lah. 3 tahun 36,000. 1,000 sebulan selama 3 tahun. 36 bulan yang kita dah sewa rumah tersebut, 36,000 yang kita dah bayar kepada penjual tadi tu. Okay, jadi yang kita dah bayar 36,000 tu, kita dah boleh anggap sebagai sebahagian daripada harga belian yang kita dah bayar kepada penjual, dan penjual pun dah mengakui perkara tersebut dengan adanya terma yang dah dipersetujui di dalam perjanjian jual beli tersebut. So itulah sebenarnya yang kita dah gunakan kaedah sewa beli ni untuk memudahkan kita sebagai penjual dan juga memudahkan pembeli itu untuk mengurangkan beban dia. Dia tak perlu nak sediakan deposit 10%, dia hanya perlu sediakan 3% saja. Dan dalam masa yang sama, 3% yang dia dah bayar tu pun dikonsider sebagai sebahagian daripada harga jual beli. Dan dalam masa yang sama, bayaran sewaan yang dibayar tiap-tiap bulan tu pun dikonsiderkan sebagai sebahagian daripada harga jual beli tu tadi. So macam tadi, kita dah collect 9,000 sebagai deposit. Okay, on top of 9,000 tadi tu ada 36,000 lagi. 36,000 yang dia dah bayar tiap-tiap bulan sebagai sebahagian daripada harga jual beli. Okay, jadi all in all dia dah bayar lebih kurang 45,000 lah. 45,000 dah boleh kurangkan baki yang dia perlu bayar kepada kita, dan mungkin pinjaman yang dia nak buat kepada pihak bank tadi, dia tak perlu lagi nak pinjam sampai 90% daripada harga jual beli tu. Kalau misalnya kata harga rumah 300,000, 90% pada harga 300,000 tu 270,000 kan. Sudah kurang dah harga yang kita yang dia perlu pinjam dengan pihak bank tu dah kurang, sebabkan bayaran yang dia dah bayar kepada kita daripada awal-awal deposit 3% tadi tu, dan juga bayaran monthly sewaan yang dibayar tadi tu, dan ini boleh membantu dia lah dari segi kewangan dan sebagainya. Okey, saya ada nampak Tuan Izmir kat sini. Oh, Tuan Izmir pun dah join. Terima kasih banyak Tuan Izmir. Waalaikumsalam Tuan Izmir. Since we will be looking for desperate seller, there will be a possibility of the house is on the brink of being auctioned off. Okay, if during our tenancy the property is being auctioned, what's our rights or what should we do? Okay, pertama-tama sekali Tuan Izmir, kalau kita sebagai rent, kita nak cari rumah-rumah yang nak jual atas konsep sewa beli ni, saya syorkan tuan-tuan perempuan sebagai perunding hartanah, pastikan yang duit yang dibayar, terutamanya deposit 3% tadi tu, 3% duit yang dah dibayar tadi tu perlu dilangsaikan baki tunggakan yang ada dengan pihak bank dulu, untuk mengelakkan rumah tersebut daripada dilelong.
Itu yang sewajarnya lah. Dan dalam masa yang sama, bayaran monthly installment ataupun bayaran sewaan bulanan yang dibayar oleh penyewa, saya syorkan tuan-tuan puan minta penyewa tu bayar secara terus kepada pihak bank. Untuk mengurangkan tunggakan ataupun mengurangkan baki pinjaman yang ada dengan pihak bank lah. Sebab saya banyak kes-kes yang mana saya dapat tahu bahawa bila deposit tu dibayar terus kepada penjual, pembeli ni betul-betul dia pembeli yang genuine, pembeli yang genuine yang betul-betul nak gunakan kaedah sewa beli ni untuk membeli rumah tersebut, dan dalam masa yang sama dia risau, macam Tuan Ismail jugalah, dia risau, takut kalau dia dah bayar kepada penjual ni pula tak bayar kepada pihak bank. Jadi apa yang kita boleh buat dalam perjanjian tu sendiri, sebenarnya bayaran sewaan bulanan yang dibayar oleh pembeli tadi tu, kita boleh minta pembeli tu terus bayar ke akaun pinjaman perumahan penjual tersebut. Kita minta dia bayar direct kepada pihak bank. Jangan bayar ke tangan. Sebab sekarang ni kita kena faham, penjual pun kena faham, jangan degil tuan-tuan puan, penjual-penjual kat sini kena ingat, dengar betul-betul apa saya cakap. Kita nak kurangkan beban, nak kurangkan masalah kita sebagai penjual. Kita dah bermasalah nak cari buyer, kita dah bermasalah nak selesaikan baki hutang kita dengan pihak bank. Konsep yang ada ni adalah untuk mengurangkan beban kita, menyelesaikan masalah kita. Kalau kita tak buat betul-betul, benda ni tak akan selesaikan masalah kita, akan mendatangkan masalah yang lebih banyak kepada kita. Jadi apa yang saya perlu tekankan pada tuan-tuan puan semua, ingat matlamat utama kita tadi tu. Matlamat utama kita adalah untuk menyelesaikan masalah lambakan rumah yang tidak terjual, menyelesaikan masalah pihak bank mungkin akan mengambil tindakan lelungan ke atas rumah kita tadi tu. Dan bila kita ingat, bila kita faham, bila kita tahu matlamat utama kita adalah untuk menyelesaikan masalah-masalah tadi, secara automatik insya-Allah perkara tersebut kita akan akur dan kita faham kenapa peguam letakkan syaratnya macam ni dalam perjanjian tu, dan kenapa pembeli bayar direct duit tersebut kepada pihak bank untuk menyelesaikan baki hutang kita, tunggakan kita kepada pihak bank. Jadi untuk hal-hal macam ni, saya syorkan, kalau katalah tuan-tuan puan sebagai pihak pembeli, nak pastikan yang hak tuan-tuan puan terbela. Dua perkara tadi tu perlu dimasukkan di dalam perjanjian jual beli, which is yang pertama, deposit yang dibayar tu tidak dibayar terus kepada akaun penjual, tetapi dibayar ke dalam akaun pinjaman perumahan penjual untuk menyelesaikan tunggakan yang ada kepada pihak bank. Itu yang pertama. Yang kedua, bayaran sewaan bulanan yang kita bayar kepada pihak penjual perlu dibayar terus ke akaun bank pihak penjual, akaun pinjaman maksud saya, akaun pinjaman pihak penjual, supaya kita boleh knock off, kita boleh kurangkan baki hutang yang ada dengan pihak bank penjual tadi tu. So itu antara cara yang saya syorkan pada tuan-tuan puan lah. Dan sepatutnya kalau berlaku kes-kes yang mungkin dah terlepas pandang, duit tu dah habis dah. Dah dibayar kepada penjual tadi tu tanpa penjual tu melunaskan baki pinjaman yang sedia ada, maka klausa dalam perjanjian jual beli dan juga perjanjian tenancy agreement tu pun ada menyebut sekiranya berlaku tindakan lelongan yang diambil oleh pihak bank atas kegagalan penjual untuk melunaskan whatever tunggakan, whatever bayaran yang perlu dibayar kepada pihak bank untuk bayaran baki pinjaman dia dengan pihak bank tadi tu, maka pembeli boleh menjalankan tindakan specific performance. Specific performance ni adalah klausa standard yang kita masukkan dalam perjanjian jual beli, yang mana pembeli berhak untuk meneruskan juga dengan tindakan pembelian dengan membayar whatever amount yang ada. Mungkinlah baki harga jual tu ada lebih kurang lagi 250,000 sebagai contoh. So 250,000 ni mungkin dengan keadaan rumah tersebut yang nak dilelong dan sebagainya, whatever tindakan yang diambil oleh pihak bank tadi tu, itu menjadi tanggungjawab penjual. Penjual yang perlu selesaikan masalah tersebut dengan pihak bank. Tapi dalam masa yang sama, pembeli pula bila dia tidak ingin melihat rumah tersebut dilelong, maka pembeli boleh terus berurusan dengan pihak bank untuk menyelesaikan masalah tunggakan yang ada tadi tu, dan dalam masa yang sama pembeli juga boleh memasukkan apa yang dipanggil sebagai caveat untuk menghalang
menghalang tindakan yang boleh diambil oleh penjual tersebut daripada orang kata apa, memindah milik ataupun menjual rumah tersebut pada orang lain, nak menjaga ataupun nak protect hak dan kepentingan pembeli itu tadi. So ini antara cara-cara yang kita boleh buat untuk pastikan bahawa rumah tersebut tidak dilelong oleh pihak bank, dan dalam masa yang sama penjual tidak mengambil langkah menjual rumah tersebut kepada pihak lain tanpa pengetahuan kita. So kita boleh masukkan caveat tu tuan-tuan. Yang caveat tu kita boleh daftarkan di pejabat tanah, tak masalah, insyaAllah. Okey, Puan Hanini, ada dalam agreement ada tak clause yang membolehkan pembeli atau penjual tarik balik pembelian ataupun penjualan? Okey, kita boleh masukkan klausa kalau misal kata pembeli tadi tak jadi nak beli rumah tersebut, kita boleh masukkan. Tapi biasanya bila pembeli yang ambil langkah untuk tidak honor ataupun tidak meneruskan dengan pembelian rumah tersebut atas apa alasan sekalipun, biasanya klausa yang saya letakkan dalam perjanjian tenancy agreement with an option to purchase dan juga SPA tadi tu adalah duit deposit yang dah dibayar sebanyak 3% tadi tu ada boleh di forfeit ataupun boleh dihanguskan oleh pihak penjual. Okey, sebaliknya kalau penjual pula yang mengambil langkah untuk membatalkan penjualan tersebut, maka penjual perlu pulangkan balik deposit yang dah dibayar oleh pembeli tadi. On top of that, kena bayar lagi additional sekali ganda. Lebih kurang sama macam perjanjian jual beli yang kita buat kalau kita nak jual beli rumah biasa lah. Biasanya kita buat perjanjian jual beli, 10% deposit duly paid by the purchaser. Kalau misalnya kata penjual yang batalkan, penjual kena pulangkan balik 10% tu kepada pembeli. On top of that, penjual kena bayar lagi additional 10% sebagai ganti rugi ataupun damages kepada pembeli tadi. Okay, so lebih kurang sama jugalah dia punya term and condition yang kita perlu masukkan dalam perjanjian untuk kaedah sewa beli. Okay, so benda tu possible sebab apa? Dia mengikut kehendak ataupun mengikut persetujuan kedua-dua belah pihak. Ini kena faham dalam perjanjian jual beli, dalam perjanjian tenancy agreement with an option to purchase tadi tu, kita kena faham dua-dua pihak kena bersetuju, barulah turunkan tanda tangan masing-masing di atas dokumen yang telah disediakan oleh peguam. Okay, kalau misalkan kata kedua-dua pihak dah setuju, baru tanda tangan. Kalau misalkan kata ada lagi perkara-perkara yang berbangkit, yang perlu dibincangkan, perlu diperhalusi dan sebagainya, muktamadkan sebelum perjanjian tersebut ditandatangani. Okay, jadi macam yang Puan Hanini beritahu ni, ini adalah salah satu perkara yang biasanya kita masukkan yang dalam perjanjian jual beli itu. Memang kita akan nyatakan deposit forfeited kalau penjual kalau pembeli back off, tak jadi nak beli rumah tersebut, deposit itu boleh dihanguskan. Dan kalau sekiranya sebaliknya, penjual pula tak jadi nak jual rumah tu pada pembeli, maka penjual kena pulangkan balik 10% deposit. On top of that, kena tambah lagi 10% pula, 3% deposit yang dah dibayar. Tak kisahlah deposit tu berapa persen pun, berapa yang dah dibayar tu sekali ganda dia kena pulangkan balik kepada pembeli sebagai ganti rugi. So itu antara langkah yang kita perlu laksanakan. Okay. Ada lagi tak soalan-soalan daripada tuan-tuan puan semua? Okay, terima kasih banyak-banyak kepada Tuan Izmir, kepada Puan Hanini, sahabat-sahabat yang bertanyakan soalan. Terima kasih banyak-banyak atas kesudian untuk berkongsi pendapat masing-masing di dalam rancangan live ni lah. Okay, itu yang saya suka sebenarnya bila saya ada two-way communication, maknanya orang sedang mendengar apa yang saya ingin sampaikan dan mereka faham dan mereka cuba untuk berinteraksi dengan saya. Itu yang saya suka sekali. Itulah yang saya harapkan bila saya buat sesi live bersama dengan tuan-tuan puan semua, kita cuba untuk berkongsi pendapat untuk mencurahkan apa yang kita tahu kepada sahabat-sahabat yang lain yang mengikuti rancangan live ni lah. Okay. So ada lagi ke soalan-soalan yang ingin diajukan? Okay, terima kasih Puan Hanini, terima kasih Tuan Izmir. Okay, so saya rasa kalau misal kata ada, saya bagi lagi 3 minit lagi. 3 minit lagi untuk kita mengajukan soalan. Okay, di samping saya nak summarize apa yang saya cuba sampaikan pada malam ni lah. Okay, so good info sebab kita jarang dengar topik ni. Okay, terima kasih banyak-banyak Puan Hanini. Okay, itulah seboleh-bolehnya kalau katalah tuan-tuan perempuan ada perkara yang ingin saya ajukan. Okay, saya lupa nak kongsikan. Ada nombor telefon saya di sini. Okay, so tuan-tuan perempuan boleh tengok dekat ticker saya kat bawah ni. Tuan-tuan perempuan boleh ajukan sebarang pertanyaan ataupun saranan ataupun apa-apa perkara yang boleh disampaikan kepada saya untuk saya sharekan di dalam rancangan live saya.
Dan untuk mereka yang baru join rancangan Sembang Santai bersama saya ni, sebenarnya saya akan bersiaran secara live setiap hari Selasa malam Rabu, macam kita tengah ada live sekarang ni, dan kita kembali kepada norma biasa saya sebelum ni lah. Sebelum bulan puasa, sebelum kita start PKP apa semua ni, memang saya bersiaran secara live setiap hari Selasa malam Rabu pukul 9 suku malam. Jadi tuan-tuan perempuan boleh ajukan pertanyaan apa-apa sahaja yang tuan-tuan perempuan ingin tanyakan kepada saya, nak sarankan kepada saya untuk discuss topik apa ke, boleh masukkan di dalam email dan hantarkan email tersebut kepada saya, ataupun boleh WhatsApp saya melalui nombor telefon yang dah saya tera di bawah ni lah. So itu yang saya syorkan lah. Tuan-tuan perempuan boleh terus ajukan pertanyaan tersebut, ataupun cadangkan kepada saya topik apa yang menarik yang boleh dikongsikan bersama untuk kita bincangkan dalam sesi live saya. Okay. So alhamdulillah malam ni saya rasa banyak perkongsian yang saya dah buat ni telah membuka mata dan juga minda tuan-tuan perempuan, terutamanya bagi mereka yang mungkin menghadapi masalah. Okey, ada juga Ren yang tanya saya, Coach, kalau misal kata macam tu, Ren ni apa yang dapat? Commission we all ni macam mana, Coach? So itu soalan-soalan cepu mas sebenarnya yang saya susah nak jawab. Bukan saya tak boleh nak jawab, saya susah nak jawab. Okay, sebab apa? Tuan-tuan puan kena faham kita ialah siapa yang nak buat kerja percuma kan? Siapa yang nak buat deal, dah close deal, nak buat option to purchase, nak buat rent to own ni, deal tu pergi begitu saja. Tak ada apa-apa commission untuk tuan-tuan perempuan sebagai seorang perunding hartanah kan. Saya faham saya pun kalau sebagai seorang peguam apa-apa pun kita kena sediakanlah juga dokumen, dan kita kena pastikan yang bila kita dah sediakan dokumen anak guam membayar legal fee kita, betul tak? Okay. Tapi macam ni tuan-tuan puan, kita fikir secara positif. Kita fikir secara positif dan kita fikir apa yang kita buat ni adalah untuk memudahkan ramai pihak. Apa yang kita buat ni boleh membantu pihak penjual yang mungkin terkesan, yang sedang bergolok bergadai, yang sedang menghadapi masalah untuk menjual rumah-rumah mereka, dan dalam masa yang sama kita dapat merealisasikan impian bakal-bakal pembeli rumah yang mungkin berniat berhajat nak dapat rumah sendiri tapi masih lagi belum mampu untuk mendapat rumah tersebut kerana mereka tak mampu lagi nak dapatkan pinjaman perumahan daripada pihak bank dan sebagainya. Okay. Jadi sure saya fikir ke arah yang positif, fikir ke arah untuk merealisasikan matlamat ataupun objektif utama kenapa option to purchase ataupun rent to own ni boleh kita gunakan untuk menyelesaikan masalah lambakan rumah-rumah yang tak terjual, dan juga menyelesaikan masalah mereka yang nak membeli rumah pertama tapi masih lagi belum mampu untuk membeli rumah tersebut. Okay, kita fikirkan kat situ, rezeki tu insya-Allah Tuhan akan bagi. Macam mana sekalipun kita dah usaha untuk bantu orang, insya-Allah rezeki daripada sumber-sumber lain tu ada bahagian kita juga insya-Allah. Kita niatkan begitu saja. Dan niatkan begitu saja, sekurang-kurangnya dengan cara yang kita dah syorkan tadi tu, kita dapat menyelesaikan masalah tuan-tuan rumah yang tak boleh nak jual rumah dia, dan bakal-bakal pembeli yang nak beli rumah tak cukup duit tadi ataupun tak layak untuk dapatkan pinjaman tadi tu. Okay, saya percaya tuan-tuan perempuan, kita doa banyak-banyak, kita tawakal saja kepada Allah. Rezeki itu bukannya manusia yang bagi, bukannya penjual tu yang bagi komisen kita, bukannya pembeli itu yang bagi komisen kita, tapi rezeki itu datang daripada Allah yang Maha Esa, insya-Allah. Okay, ada je rezeki tuan-tuan perempuan, jangan risau. So kalau bisa kata ada prospek-prospek vendor, prospek-prospek buyer yang cuba untuk kita bantu ni tadi, kita niatkan untuk kita bantu mereka dulu. Niatkan untuk kita bantu mereka dulu, komisen tu insya-Allah ada sumber-sumber lain yang akan datang, yang tanpa kita sedar, tanpa kita tahu, tanpa kita orang kata berjangka, tiba-tiba datang je rezeki. Insya-Allah ada. Insya-Allah ada. So jangan risau tentang benda tu. Okay. Oh, Mas pun ada. Waalaikumsalam Mas. Okay, selamat malam. Selamat raya Mas. Okay, so itu sajalah untuk perkongsian saya pada malam ni. Yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang baik dan yang lemah itu datang daripada kelemahan saya sendiri. Saya minta maaf banyak-banyak kalau sekiranya ada apa yang saya sampaikan ni kurang jelas, ataupun mungkin ada yang tersinggung perasaan tuan-tuan perempuan dan sebagainya. Jadi saya mohon ampun dan maaf. Sesungguhnya benda tu tak saya sengajakan, dan
memang dah menjadi kata apa, niat saya untuk berkongsi ilmu. Mungkin bila kita berkongsi ilmu ni ada yang tak sehaluan, ada yang mungkin tak sependapat dengan saya, so saya minta maaf banyak-banyak lah. Ini sekadar pendapat saya berdasarkan pengalaman saya sebagai seorang peguam yang dah banyak menguruskan hal ehwal hartanah. Kita pun sebenarnya sekarang ni kita fikir untuk kemaslahatan ummah, kita fikir untuk kita bantu seramai mana yang boleh masyarakat yang ada kat luar sana yang terkesan dengan penularan wabak COVID-19, yang terkesan kerana telah diberhentikan kerja, yang terkesan kerana tak boleh nak berurus niaga, yang dah banyak hutang, tak selesai-selesai juga hutang. So inilah antara cara macam mana saya nak bantu masyarakat secara umumnya lah. Okay, so itu yang saya ingin sampaikan. Jadi kesimpulannya, fikir ke arah yang positif. Ingat, jangan kita gunakan apa-apa perkara untuk menjatuhkan ataupun mendatangkan masalah kepada orang yang satu lagi. Jangan kita aniaya orang, tuan-tuan dan puan. Kita buat perkara tu untuk menyelesaikan masalah kita, di samping kita gunakanlah pendekatan yang ada tu untuk kita membantu orang lain. InsyaAllah ada rezeki tak ke mana bila kita selalu berdoa, bila kita selalu kata apa, memberi, insyaAllah ada bahagian kita, ada rezeki kita di kemudian hari nanti, insyaAllah. Okay, so itu saja daripada saya untuk malam ni. Selamat Hari Raya sekali lagi saya ucapkan kepada semua. Saya ingin memohon ampunan maaf zahir dan batin sekiranya ada sepanjang perkenalan kita dalam Facebook page Syaitan Nada Anda ni, dalam perkongsian saya secara live, mungkin saya ada terkasar bahasa, saya ada menyinggung perasaan tuan-tuan puan, jadi saya harap tuan-tuan puan boleh maafkan kesilapan saya itulah. Okay, so itu saja. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu depan pada hari dan waktu yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.